السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من عباده المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه المشبهين بنجوم الدين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء والدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang mulia dan dihormati Tuan Imam Masjid yang dinama Masjid Al-Muttaqin, dan juga kepada muazzinnya dan kepada semua ahli jawatan kuasa masjid, dan seterusnya kepada semua yang hadirin juga hadirat yang kita bersama-sama ambil bahagian di malam yang bahagia ini. Juga di samping itu kita berkumpul di rumah yang mulia ini. Masjid dikatakan baitum min buyutillah, satu rumah daripada rumah-rumah Allah, yakni idhafah litashrif, nak menyatakan mulia masjid itu hingga tidak dibangsakan kepada rumah siapa-siapa, hanya dikata terus rumah Allah. Sebagaimana kita dah panggil Kaabah Baitillahil Haram, rumah Allah. Jadi terlebih dulu, sebelum daripada kita teruskan kepada jawab, bukan saja jawab, memberi keterangan. Nah, yang di atas soalan-soalan yang telah dibentang dan dikemukakan tadi, beberapa soalan yang ada berkaitan dengan usul pegangan dan juga yang berkaitan dengan amal ibadat harian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah jadi mestinya syukur itu mesti di atas kita yang punya nikmat. Apalagi nikmat yang terbesar Allah Ta'ala bagi kepada kita yang tidak ada tolak banding, iaitulah nikmat iman, Islam, tergolong di dalam kata muttaqin. Alhamdulillah, puji-puji hanya bagi Allah
Rabbil Alamin, pencipta, yang menjadikan, yang memiliki, yang mendidik, yang mengasuhi, yang membelakan sekalian alam. Itu yang kita selalu dah sebut Rabbi, ay khaliqil alam, malikihi, murabbihi. Itu makna dia banyak. Secara hakiki, secara hakikat yang sebenar, pada zuhir kita diasuh oleh ibu bapa. Pada zuhir kita disangga, dibelanja oleh penyangga kita. Tapi bila secara hakiki, siapa yang membela dan hakikat mengasuhkan, mendidik? Rabbil Alamin huwa Allah. Kan kita selalu sebut bila baca kalam Allah pun Alhamdulillahi Rabbil Alamin sebagai Al-Fatihah, pembukaan. Nah, Alhamdulillah Rabbil Alamin allazi ja'alana min ibadihi al-muttaqin. Ia telah menjadikan kita ini pula, selain daripada kita ni al-alamin secara umumnya, juga kita dijadikan hamba-hambanya yang bertakwa. Hamba-hambanya yang selalu taat dan patuh kepadanya. Paling kurang nak panggil kata takwa tu ialah al-iman. Itu merupakan asas takwa. Sebagaimana Nabi SAW sabda yang diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang dikeluarkan oleh Ad-Dailami, apa dia, dalam Musnad Al-Firdaus, Musnad Al-Firdaus, ia menyatakan inna di'amatal bait asasuhu. Sesungguhnya di'amah, turus, bagi rumah itu asasuhu, ialah asasnya. Asas ni kalau bahasa kita panggil apa? Asas ni di bawah. Pada semi kita duduk ni, di bawah tanam dalam bumi, dalam tanah tu. Panggil apa? Asas tu bahasa Arab. Bila bahasa Melayu kita, kalau orang petani panggil tapak. Sini panggil juga. Kita nak buat satu-satu bangunan. Nah, kita nak buat satu-satu binaan. Tu cara orang Arab lah bina. Bana ya bani binaan. Bila jadi ke Melayu, bangunan. Kita nak membangunkan satu bangunan. Hak nampak bangunan, yang kita dah nampak ni. Daripada semi, hingga naik tiang, sampai ke atas berapa lapis, lapisan, berapa tingkat, naik gila. Semua ini bangunan, binaan. Maka binaan nak membinakan, bangunan yang nak dibangunkan, mesti kita kena letak di atas asasnya, tapaknya. Kalau tidak ada tapak, nanti bangunan ini tak lekat. Tak tetap berdiriannya. Tak kukuh dan tak kuat bangunan. Apalagi bangunan yang besar, luas, tinggi, bertekak-tekak. Mesti kena tapak tu adalah kuat. Maka Nabi SAW dia cakap dalam bentuk balaghah tasbih. Inna di'amatal bait asasuhu. Sesungguhnya turus bagi rumah itu asasnya, tapaknya. Kuatnya tapak, kuatlah bangunan di atas. Lemahnya tapak, lemahlah bangunan di atas. Sebab tu orang nak buat bangunan terbesar, mesti tapak ni paling penting. Depa belanja buat tapak ni banyak habisnya dah. Melio-lio nak beli-lio lah. Tapak tu. Itu mengikut keadaan kita nak bangun ke berapa tekak, nak buat tahu mana. Tapak tu mesti. Sebab tu kalau orang reti dalam medan bangunan, dia tanya nak buat berapa tekak? Nak buat 3 tekak.
Tapak kena banyak ni. Cara tapak banyak ni. Kalau kita buat untuk 3 tekak, nak tambah tekak yang keempat, tak boleh. Tengok. Apalagi bangunan agama ni banyak sangat selagi kita hidup. Kalau Allah Ta'ala melanjutkan umur kita, kalau kata berapa ratusan lagi tahun kalau melanjutkan, nanti masalah banyak lagi berlakunya. Nah, ni sekadar yang kita ada sampai umur 40, 50, 60, 70, berapa perubahan yang berlaku. Dan soalan ada semua. Apakah? Bagaimana? Itu dia. Ya timbul semua. Selagi hidup macam inilah. Soalan. Hatta siapa ke mana? Siapakah kita mati pun soalan akan ada. Kan? Bila dikebumikan juga, waktu dalam hadis sebut. Walaupun kita tak dengar soalan tu. Tapi kita orang muttaqi percaya. Soalan akan disoalkan oleh siapa? Munkar wa nakir akan soal. Walaupun kita tak pernah dengar, kita duduk di pinggir kubur, kita duduk menunggu kubur, duduk baca kan, tak dengar pun apa yang ditanya, tak nampak pun bagaimana dia masuk. Tapi walaupun mata kita tak nampak, telinga kita tak dengar, alat canggih nak kita kat tak menakak, nah itu sekalipun hati orang mukmin percaya. Percaya pula bukan kata 99%, 100%. Dengan mana tidak ada syak dan ragu sedikit pun. Kerana apa? Kerana dicerita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Rasulnya. Hak tak sarah dalam ayat, nyata dalam hadis. Kan? Itu di antaranya kita yakin bahawa kita akan disoal. Baik. Kemudian bukan soal situ saja. Selepas pada dibangkit tiup sayang kali yang kedua, akan soal pula. Kan? Ada mizan, timai amal, ada soal, hisab periksa. Itu mana kata soal menyoal dia tak habis-habis. Nah, baiklah. Oleh yang demikian, kita sangat perlu dan penting sangat kepada tazkirah. Memperingatkan. Kerana bila kita hidup dan tak dengar peringatan dari apa dia ajaran agama, kadang-kadang kita lalai, kita lupa. Itu dia. Dengan itulah. Jadi, sebagai kita nak syukur di atas nikmat Allah Ta'ala menjadi kita orang muttaqin, dan sifat orang muttaqin Allah Ta'ala sedia menyatakan sifat dia ialah allazina yu'minuna bil ghaib. Kan? Di awal Quran yang kita dah baca. Di awal surah Al-Baqarah ni kan. Allazina yu'minuna bil ghaib. Ialah orang-orang yang percaya. Yang percaya. Percaya apa? Bil ghaib. Ayil ghaibi anna. Percaya dengan perkara yang gaib dari kita. Yang lenyap sunyi daripada kita. Yakni daripada pandangan mata kepala. Macam tadilah. Satu kubur itu ialah sebahagian satu kebun daripada kebun syurga. Mana kita nampaknya kebun syurga. Lubang kubur itu satu lubang daripada lubang neraka. Tengok datang pada hadis yang sahih. Innamal qabru rawdatum min riyadil jannah. Au hufratum min hufarin nar. Tengok. Tapi kita tak dapat dengan mata kepala. Tak dengar dengan telinga macam tadi. Tak payahlah tak nanti kita kira kata alam barzah lah. Ni yang kita berada sekarang ni. Dalam hadis sebut bila majlis zikir begini, majlis pengajian agama begini, tak kira dalam hadis sebut para malaikat likung, keliling, bersusun-susun. Tak kita dengar hadis tu selalu penceramah menceritakan orang baca hadis mengenai itu kan. Malaikat terlalu seronok, redhan, kerana redha sangat, suka bersusun-susun, dia letakkan sayap kerana hormat kepada majlis. Baik. Kita dengar hadis cerita begitu. Lepas kita nampak tak ni malaikat ni? Tak nampak pun. Dan dalam ayat sebut, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid.
Tidak berlapar, bertutur, bercakap dari seorang macam kita ada bercakap ni. Malaikat ada di isinya raqib atid, raqib atid. Satu kanan, satu kiri. Kita tahu, kita yakin ke tak ada. Tapi kita nampak tak raqib atid dia ada mencatatkan amalan kita. Tak. Bila taknya mata kepala, telinga, tak pernah dengar. Dan dalam hadis sebut, bila kita lakukan amalan kebajikan, cakap benda kebaikan, jadi hak kanan tulis selalu kerana dia amin bagi hak kiri. Tapi bila kita lakukan perkara maksiat, sama ada bercakap, dusta dan sebagainya, mengupak, mencelah yang tak diredha Allah, dia ada juga dusta, mengupak hak disuruh pun ada, tapi hak tu kita kop mengaji bab dia semula kan. Ayat tu bila kita itlak, kita pakai hak maksud asli dulu. Bila kita kerjakan perkara yang tak diredai Allah, kan malaikat kiri tu nak tulis, dia tanya hak kanan dulu. Hak kanan kata, tunggu dulu, nanti dulu. Mudah-mudahan dia tu bertaubat. Mudah-mudahan dia beristighfar. Ni pun tunggu. Semua hadis cerita gitu. Tak kalau tanya, kita dengar tak dia duk cakap dua tu? Tak juga. Nampak pun tak, dengar pun tak. Tapi kalau tanya bab hati, akal, kita percaya 100%. Kan? Kalau kata, ya kok. Jadi kita mendusta, bagi bohong. Allah cerita, kata, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sedang kita baca ayat, kita hukum sudah dengan apa? Sadaqallahul azim. Benar Allah cerita itu. Betul Allah cerita itu. Kata sadaqallahul azim bila sebut ayat. Ya kau mana tak pernah nampak. Ini sifat orang muttaqin. Bukan semata kita pilih semata-mata kita. Allah pilih kita menjadikan hamba-Nya yang muttaqin. Ini patut kita syukur sangat. Sebab itulah apabila kita ada dah muttaqin begitu, kita ada dah keyakinan kita begitu, mesti kita jaga dan mengukuhkan akidah pegangan kita supaya tidak tidak menyelewengkan, supaya kita tidak menyimpangkan dari jalan yang benar yang telah kita lalu dan berjalan. Dengan itulah timbulnya sebagai ujian daripada Allah. Kita tengok di sudut hikmah, timbul macam-macam firqah, macam-macam pegangan. Itu menjadi kerupa ujian. Baik. Itulah yang perlu kita ambil ingatan, bahawa suatu kita syukur di atas Allah Ta'ala menjadi kita ni hamba muttaqin. Tak panggil muttaqin orang tidak ada asas iman. Maka paling sekurang muttaqin ialah mukmin. Tak panggil orang mukmin kalau tidak percaya dengan ya ghaib. Ya. Patut tambahan ibadat wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada tambah amalan lah. Bina di atas asas tadi, mari amalan pula kerjaan tambahan, kerja mendirikan solat. Tu tanya tadi sakut pak dengan masalah masjid tu, sakut tu wa yuqimunas shalah. Bila solat kita bentuk seorang diri, bentuk berjemaah, pas jemaah pula sama ada berjemaah tu di tempat lain pada masjid, terbenar di rumah, di padang, dalam bangunan, surau, madrasah kah, itu ada satu hukum caranya. Dan terbenar pula jemaah kita di masjid, ada hukum caranya. Itu masalah wa yuqimunas shalah. Ini tak lepas kita yang mukmin macam ni. Lepas tu bila Allah Ta'ala sebut ibadat berkaitan dengan tubuh badan, Allah iringi selalu ibadat sakut dengan harta. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan daripada ni setengah-setengah daripada barang, apa barang? Rizq, kurniaan, anugerahan yang razaqnahum, yang telah kami anugerahkan, yang telah kami berikan. Sini Allah Ta'ala kata daripada barang rezeki. Rezeki main mana? Razaqna, yang telah kami beri. Itu cara hakikat. Allah beri. Walaupun kita nampak ayah beri kepada kita. Ayah beli kereta, beri ke kita anak ni. Ayah buat rumah,
bagi kepada kita rumah. Nah, ayah bagi tanah kepada kita. Nampak Zuhair tu? Kecak dengan Zuhair kan? Makhluk ibu bapa beri. Bila klik pada hakikat, siapa yang beri sungguhnya? Wa mimma razaqna. Nah, tu siapa? Kami siapa? Allah. Daripada rezeki yang kami berikan mereka, sebahagian daripadanya mereka yunfiqun. Mereka belanjakan. Mereka infak. Lebih cepat arah. Infak. Melayu kita apa? Belanja. Guna. Nak belanja ke mana? Sekehendak hati kau. Sekehendak hati tu akan disoal. Belanja sana tu mengikut apa yang diredha olehnya. Itulah timbulnya kita nak bagi, nak beri, nak ambil jalan, nak usaha dapat. Ada hukum-hukum dan peraturannya. Itu kita orang mukmin. Nah, baik. Kemudian pada itu, itulah yang kata kita tu mesti, syukur dan puji tetap begitu. Sebab tu kita orang mukmin dia ajar kan? Kita dapat apa? Alhamdulillah. Makan minum. Alhamdulillah. Paling kurang. Kita berjalan sampai di tempat tujuan kita. Alhamdulillah. Selamat dalam perjalanan. Tidur. Allah Ta'ala bilillah. Jaga pak. Alhamdulillah. Sekurang-kurang tu dah. Patut nak tarik panjang gila tu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Wa ilaihin nusyur. Itu munasabah yang kita jaga daripada tidur. Maka dalam ajaran doa tu nak isyarat pula kata. Jenera kita saat ni. Orang Petani panggil jenera. Kalau orang Kedah panggil apa? Leno. Panggil apa? Jenera Kedah panggil apa? Leno. Tidur tak jenera. Orang Petani kata. Tidur tak leno. Jadi leno kelenaan kita itu dibanding macam maut, mati. Sebab itulah dia kata an-naum akhul maut. Tidur itu yakni leno itu ada cakap lelap, ada cakap nyenyak. Tidur itu yakni lelap itu leno itu saudara bagi maut. Sebab tu dalam kita puji setelah kita jaga alhamdulillah. Puji-puji bagi Allah. Allazi ahyana. Allah telah menghidupkan kita. Masa kita lena tadi bagaikan mati. Ba'dama amatana. Selepas daripada bahawa mematikan kami. Tidur tadi bagaikan mati. Sebab tu kadang-kadang bila kita tidur terlalunya lena, tak sedar. Kata tak khabar apa. Allah tidur orang mati. Kata. Begitulah. Dia saudara dia dah. An-naum akhul maut. Sebab tu kita puji. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Kita tak lupa juga dari pegangan kita. Wa ilaihin nusyur. Tengok dengan aku semua dah. Kepadanya kita akan bertabur. Akan menghadap kembali kepadanya. Inilah kita orang mukmin jiwanya begitu. Senantiasa begitu. Lepas tu apabila sesama kita orang mukmin, sesama Islam bahasa dia dah saudara sama saudara pun dia ada bergaduh. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Allah Taala kata pada awal, sesungguhnya segala orang mukmin itu saudara. Ya kita tahunya saudara kan, saudara si ibu sebapa, saudara sebapa si ibu kan panggil saudara. Maka orang mukmin semua panggil saudara. Apa munasabah orang mukmin panggil saudara? Kalau kita nak banding kak, bapak dia satu. Dia orang mukmin. Siapa dia bapak yang mengajarkan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan kita ni dari segi iman tu kak mai daripada dia lah. Dari segi makhluknya Allah Taala lantik dia jadi rasul, suruh dia menyampaikan kepada umat. Bila dia menyampai hak semasa dia terus tak apalah beriman dengan dia. Maka mana beriman dengan dia salah satu bapak. Walaupun bapak kandung tak ada, tak dibilang bapak. Kalau bapak nak kufur, anak beriman. Bapaknya ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibarat gitu kan. Dia kata innamal mu'minun ikhwah tu. Turun menurun, berlapis-lapis turun sampai pada kita ni walaupun dah jarak masa dah 1400 lebih jarak jauh. Tapi jauh dah kita beriman dengan dia.
Muhammadur Rasulullah yang sama begitu. Orang hak semasa dengan dia, kemudian sampai masa kita Nuh, sampai generasi belakang lagi Nuh, semua Muhammadur Rasulullah. Satu bapa. Kan? Quran satu. Terpanggil innamal mu'minun ikhwatu. Tapi di samping ikhwah pun ada bergaduh. Mana tempat faham? Allah Ta'ala kata, fa aslihu baina akhawaikum. Maka perbaiki oleh kamu antara saudara-saudara kamu. Maka isyarat pada nak suruh perbaiki bermakna ada rosak, tidak nak suruh baiki. Kalau hak baik dah tak kena baiki dah kan? Maka perbaiki oleh kamu. Perbaiki. Bermakna kata ada bergaduh, ada rosak, ada apa. Tapi perbaiki oleh kamu. Itulah timbul soalan tu. Nama perbaiki tu panggil tu. Baik. Tadi isyarat dah. Kita duduk dalam masjid ni. Datang waris pada hadis panggil baitun min buyutillah. Satu rumah daripada rumah-rumah Allah. Baik, bila nak tanya ataupun nak tanya dari segi kita dengar. Siapa kata di kalangan kita orang mukmin faham daripada kata masjid satu rumah daripada rumah Allah. Hak yang jelas Allah Taala sebut Kaabah dia. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti. Nah, kira kita berbagi ya. An tahhira baiti lit-taifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Setelah Ibrahim diperintah oleh Allah membangunkan Kaabah. Sedangkan asas tapak tu ada masa Adam tu lagi binanya. Nah, yang ada khilaf siapa awal membina kata setengah malaikat sebelum tu. Bila sekarang makhluk manusia Adam. Maka dia bina masa dia lagi turun menurun. Apa dia rusak masa tufan banjir Nabi Nuh. Kan? Rusak bangunan. Tapi asah, dia kata asah kukuh tu. Asah dia. Ini patut kalau kata masjid ni utuh. Mari puting beliau, ribut apa yang nongkrong utuh. Tapi asah, lagi tak hancur bawah minta. Asah dia dalam. Maka bangun naik semula boleh. Tak payah buat asah lain. Cuma utuh bangunan je. Bina tahtu semula. Manakala masa Ibrahim, Allah Ta'ala perintah Ibrahim suruh membangunkan. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Nah, maka Ibrahim minta di mana tapaknya? Yang nak bangun tu. Allah Ta'ala beritahu ke dia. Lalu Ibrahim bina. Setelah sudah dan selesainya, Allah Ta'ala pula menyatakan kepada Ibrahim, tahhira. Dia mengaji kalimah tahhira. Waktu tasniyah. Tahhira. Menyuci oleh kedua kamu, hai Ibrahim, Ismail. Kamu menyucikan baiti akan rumah aku itu. Dah sarah malah kata. Menyuci kedua kamu akan rumah aku itu. Rumah aku tu untuk apa? Untuk siapa? Lit-taifin. Untuk orang-orang yang berkeliling tawaf. Tengok pakai hidup tawaf. Hidup tawaf apa tu? Tawaf rumah Allah. Dan bagi siapa lagi? Wal-'akifina. Dan bagi orang-orang yang iktikaf. Dan bagi siapa lagi? War-ruk'is sujud. Bagi orang-orang yang rokok dan sujud. Yang ini juzuk daripada solah. Bagi orang-orang yang semuanya. Tengok kita semuanya dah hadap pun. Fawalli wajhaka. Makna tepat naknya mana? Hak soalan tadi. Ya apabila di fardu ke semaya di atas langit yang ketujuh. Katakanlah. Dan mau ambil situ buat dalil kata Tuhan duduk di atas. Sepatutnya kena kata Tuhan duduk dalam Kaabah. Mengeriak rumah aku. Tapi tak ada siapa keliru apa situ. Sebab tu tak nak kena bercara. Masjid ini satu rumah daripada rumah Allah. Tak ada siapa kata, Tuhan ada sini ya nak. Tak ada siapa kata. Sebab tak ada kena bercara. Tapi bila kata Nabi SAW dipanggil, apa dia tu, difardukan semaya di atas lagi 7. Kata Tuhan tu di atas.
Ada kata jalan ni tak boleh kira jalan straight pun 7 parit betul lah. Jalan lekok patah pun tak ada bahaya, tak apa. Tak itu ke? Ya, sampai situ slow. Slow tak ada bahaya mana. Hak jalan derah tu bahaya. Syong je orang dah letung tu. Buat lagu tu tak ambil buat dalil dah. Kali tu tak kata gini, tak wayah dah. Kali tu dah Tuhan tu dalil kata Tuhan ada di atas, kisnya diterima semaya di sana. Sebab apa tak kata Tuhan ada di Kaabah? Enggak rumah dia, dia kata da'an tahira baiti. Menyuci oleh keluar kamu akan rumah aku tu. Rumah aku tu. Gak rumah ni orang panggil apa? Kan Melayu kampung kita. Rumah ni tempat apa panggil? Tempat tinggal. Ada panggil tempat tinggal. Ada panggil tempat kediaman. Ada pun juga panggil tempat duduk. Tak ada siapa pun orang mukmin kata Kaabah lah tempat duduk Tuhan situ. Tempat tinggal Tuhan di situ. Tak ada siapa kata. Sebab tu tak ada kena bercara. Walah kan kata lebih sepatut ke? Tu dia. Nah. Itulah dia antara ni apa yang tu syubhat. Nah itu panggil syubhat kesamaran. Samar. Sebab tu wajib kita kena jaga. Allah sendiri pun menyata dah. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba. Ialah Allah itu Tuhan yang telah menurun ke atas engkau ya Muhammad. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba. Kitab hak aku menurun, hak Allah menurun ke atas engkau tu Muhammad ada 2 bentuk. Minhu ayatum muhkamatun. Allah sendiri bagi dah tu. Setengah daripada kitab hak Allah menurun ke atas Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, setengah daripadanya tu minhu litab'id. Dia mengaji min litab'id sebagai jemaah, setengah daripadanya. Ada yang cakap di antaranya apa terjemah daripada tu? Tu ambil pada min litab'id. Ayat-ayat Quran yang begitu banyak ayat tu, di antaranya yang ni setengah-setengahnya panggil ayatum muhkamatun. Apa muhkamah? Hakama yahkumu. Apa arti hakama yahkumu? Ay sabata. Tetap, teguh, kemah. Hakam, kemah. Ayat yang kemah, teguh, tetap. Jadi hak kita pegang je tetapnya, Tuhan serupa ke dengan makhluk ke tak serupa? Hak kita pegang. Tak serupa. Mana hak Tuhan ayat muhkamah hak tetap kata tak serupa? Hak kita dah baca hari-hari. Apa kita dah baca hari-hari? Surah Al-Ikhlas. Tengok Ikhlas dah. Dalam surah Al-Ikhlas. Di akhirnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang mengaji qiraah tu lebih banyak baca. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kuf'an ahad. Kufuwan ahad. Macam-macam baca. Arti? Bacalah nak baca betul mana apa? Sahak timur ni kaedah apa tu? Arti Allah menyata ayat tu walam yakun dan tidak ada lahu. Tu i'rab banyak sangat orang mengaji kaedah. Lahu taluk pada kufuan. Ahad isim yakun muakhar. Yani walam yakun lahu kufuan ahad. Tidak ada satu pun pun pula tu baik salah gitu. Tidak ada suatu pun tu. Melayu kita menyepun gitu tak apa erti tu. Berkata tidak ada satu sekatus je tak. Tidak ada suatu. Tidak ada suatu. Bukan sekadar tu. Tidak ada suatu pun. Ambil mana pun dah. Tu orang panggil isim nakirah. Ahadun sinakirah. Tak ada kata al-ahadu. Ma'rifah. Alif lam. Ahadun isim nakirah. Duduk di halaman nafi. Mana? Lam. Lam harpun nafiin wa jazmin. Wa qalbin. Jadi halaman nafi. Kaedah kata an-nakiratu fi siyaqin nafyi. Nakirah duduk di halaman nafi. Tufidul umumah. Memberi pedah ke? Rata luah. Habis tu kata tidak ada suatu
pun. Jangan kita lagi tu. Sesuatu pun tidak ada apa? Kufuwan lahu. Apa kufu? Yang seumpama, yang serupa. Ayat lain pula, laisa kamitslihi syai'un. Nah, supaya tu juga syai'un senakirah juga tu. Laisa tu. Nah, ada nafi juga. Tidak ada seumpamanya Allah suatu pun. Lepas nak cari apa lagi? Tidak ada suatu pun. Tu panggil ayat muhkamah tu. Baik. Apabila begitu, apa pula Tuhan sebut? Misli, kalimah Arab. Kalau orang petani cakap sini, cakap ada orang Kedah ni. Orang petani cakap meh. Anda cakap ada meh. Masalah. Kamu nama apa? Zaid. Anak siapa kamu? Anak si Umar tu. Sebab apa ada meh pun? Tu orang petani cakap tu. Semeh, meh tu apa? Mai daripada Arab misl. Laisa kamitslihi, tidak ada mehnya Allah Taala ni suatu pun tak ada meh siapa tak ada. Tu misl. Kalau dia bertanya, nampak semeh nak ada dua ni. Dua beradik. Ambil nampak semeh pun. Kena-kena macam ni. Ni dua beranak ni. Ni pak saudara dia, ni anak saudara. Sebab ada nampak meh pun. Misl. Seumpama. Serupa. Enggak Allah Ta'ala Nabi saja. Dia panggil ayat muhkamah. Bila muhkamah kita pergi ke mana? Allah Ta'ala kata, hunna ummul kitab. Itulah. Sekalian muhkamah itulah. Ummul kitab. Mak bagi kita. Ibu bagi kita. Quran. Hak tu ibu tu. Bila ibu mana hak ni lah kita kena pegang dulunya ni ibu. Supaya kita buat rumah. Orang petani panggil. Ni buat rumah ibu je panggil. Lepas tu buka serambi. Jadi gantung dengan ibu. Ni rumah ibu, lepas tu gantung serambi. Maka ayat Allah Ta'ala turun tu ada bentuk ummul kitab muhkamah. Maka muhkamah kita pergi makna laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan lain-lain lagi ayat yang seumpama itu menunjukkan Allah Ta'ala tidak ada suatu pun serupa dengannya. Apabila begitu, mari ayat lain. Tuhan kata wa ukharu mutasyabihat, dan ada lagi yang lain-lain daripada itu mutasyabihat, ayat-ayat yang ada padanya syubhat. Kita ambil Arab jadi Melayu kan? Syubhat. Apabila syubhat, kalau terjemah betul apa? Asal makna syubh, tasbih, nak serupa, nak semeh. Bunyi gitu. Sedangkan Allahnya Nabi dah tadi. Tak ada satu pun kufuwan lahu. Yang kufu. Ayat ni pula tak ada satu pun yang semeh baginya, yang serupa baginya. Itu muhkamah begitu. Lepas tu apabila dia kata ada satu lagi, ayat hak lain lagi, pasal ada syubhat. Ya syubhat ni nak dua serupa kadang-kadang. Bertukar orang. Tidak syubhat. Sini panggil tak bertukar. Bertukar. Kan syubhat dia bertukar. Itu kan. Dia pergi Mekah, dia naik bah lain dah. Bah serupa yang nak Mekah dah. Orang letak berdera dah mungkin berah naik. Muka kita turun lagi. Muka dia nak semeh je kata ni. Tu dia panggil syubhat. Syubhat ni lah ni. Dia duduk pergi Tuhan duduk. Tuhan bertepak. Ambil dalil. Tu betul. Tu panggil ayat mutasyabihah. Ingat nak ummul kitab ni ada ni. Ummu ni. Dia kata dah lah. Tengok habat tu kata ya sepatut. Kalau kita nak ambil hak tu buat dalil kata Tuhan tu duduk di atas, dalilnya begitu, sepatutnya Tuhan duduk di Kaabah lah. Bayar kata rumah aku. Padahal hadis sebut peladan ni, masjid satu rumah daripada rumah Allah. Bahkan ambil hadis pasal tu pula. Lepas tu hadis duduk turun pula tu. Kata jadi, itulah kepada syubhat tu. Tu panggil musyabbihah. Bila golongan yang syubhat panggil musyabbihah. Golongan yang syubhat. Kesamaran. Itulah di antaranya. Baik. Dan banyak lagi lah siapa ulama tu apabila timbul di zaman ke zaman
ulama buat kitab untuk menyatakan mengenai hal itu. Nah, apa dia? Ibnul Jauzi, Abdul Rahman Ibnul Jauzi, dia ke mazhab Hambali. Orang semasa dengan Imam Nawawi lah. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi di antara terkenal. Maka Abdul Rahman Ibnul Jauzi, dia buat kitab Daf'u Syubahit Tasbih. Dia letak nama kitab tu. Nah, kita ingat kitab tu masa Mekah tu nak dapat payah tu. Nak pergi beli kitab tu macam orang cari dadah. Kita tanya kedai, ada kitab tu? Yang paling tak ada. Bila orang tak kenal dia tu tak ada. Walau kita ada, tak beraninya. Zaman 30 tahun dulu. Belakang ni semua ada lah. Tengok dah. Sebab kitab tu Daf'u Syubahit Tasbih. Maka dia pun segala ayat-ayat mutasyabihat. Hadis-hadis mutasyabihat. Dia masuk. Lepas tu dia menjelaskan. Menyatakan. Itu dia dah. Masih terbawa-bawa. Tengok tu. Ada setengah dulu. Di tempat kita sana. Baca tahiyat ni ambil dalil kat satu hadis atas. Katanya baca tahiyat. Mazhab kita Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah. Betul illa. Tak isyarat. Pada katakan ni dalil setengah padanya dalil semaya, dalil tunjuk Tuhan di atas. Hanya gitu tu. Pada kata pula untuk Nabi sedap dia nak taukid katakan apa tak tahu nyoh tu ke bawah tadi. Tapi akhir taubat berkali. Kata kita ni tengok asyhadu an la ilaha illallah. Dia kata ni apa ni? Ditunjuk Tuhan ni dalil Tuhan di atas. Nak siapa nanti mau semaya di atas, Tuhan di atas. Pas semaya pula illallah tunjuk di atas. Apa tak tahu nyoh tu ke bawah je tu. Itulah nak ayat kata tu bukan orang biasa dah tu. Pas kita orang awal. Tu maknanya gitu deh. Tu kalau tak timbul syubhat kita nak perlu bercara tapi bila ada syubhat tu untuk nak menolak ke syubhat tu wajib. Menolak ke syubhat itu panggil syubhat. Kalau kita mengaji kaedah sungguh dah. Kalau kita mengaji kaedah, dah kita pergi dah muhkamah tadi. Kalau ditanya kita, Tuhan serupa ke tak serupa? Kalau tanya, Tuhan ada ke tak ada? Tak ada ke mukmin kata Tuhan tak ada? Semua jawab ada. Ada tak jawab? Ada itu. Tak ada juga. Tuhan ada ke tak ada? Ada. Berani tegaslah dah. Baik. Adanya Tuhan itu sediakan baru? Sedia. Hingga mana tidak ada permulaan. Wal awwal wal akhir. Tanya lagi. Ada Tuhan tu terima binasa ke tak? Ada akhir ke tak? Tidak ada akhir. Tidak ada kesudahan. Kekal namanya. Tak apa lagi. Ada Tuhan tu serupa ke tak dengan baharu makhluk? Tak serupa. Tengok tak pergi kita. Tu betul lah tu. Betul lah tu pergi kita. Ada Tuhan. Berapa? Besar. Tengok tak pergi tu betul lah tu. Selama tidak ada perkara yang mengelirukan. Lalu tu apabila timbul, maka mari huraian pula. Mari huraian. Apa makna tak serupa Allah bagi yang baru? Dengan maknanya Allah itu tidak ada Tuhan, tidak serupa Allah bagi yang baru. Kena tanam mengaji apa? Mengaji baru tu apa dia? Kita kena kenal benda baru tu. Sebab itulah hadis mari tafakkaru fil khalqi. Kamu fikir, kamu memfikir, memperhati tentang makhluk. Wala tafakkaru fil khaliqi, dan jangan kamu berfikir tentang khaliq Tuhan yang menjadi. Jangan fikir. Mengenai fikir makhluk, sebab Allah Ta'ala kata dia tak serupa dengan makhluk. Dia tak serupa dengan yang baru. Maka hak kita dapat dengan mata kepala, dapat dengan dengar macam dengan suara begini, dapat kita dengan pecium segala bauan, kita dapat segala rasa, panas sejuk. Dan kita dapat dengan sentuhan, panas sejuk. Kita dapat dengan rasa, masih masa manis. Semuanya panggil apa tu? Al-hawasil khamsah. Semua tu makhluk. Apa kita tak dapat dengan pancaan roh? Kita dapat dengan akal fikir. Kalau kita dapat dengan akal, bila kita fikir, mari rupa, anu main kepala. Dia panggil ma'kulah. Semua tu makhluk. Musawwar. Allah musawwir. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru.
Allah yang menjadikan rupa kita dak fikir dak mari apa. Semua tu makhluk. Allah bersalah bagi sekaliannya. Pak nak fikir apa lagi Allah? Nak fikir baru. Berita kenal baru. Nanti kata tak lah. Nah, mana? Kenal Allah dengan mana kita kenalkan hukum sifat Allah. Setengah pada sifat Allah wujud. Apa makna? Patut apa hukumnya? Hukum wajib pada akal. Ada wujud kita, hukumnya jaiz mungkin. Manakala pula sedianya Allah, hukum wajib. Begitulah kekalnya, esanya. Ada apa kita? Mungkin jaiz. Ada kita jaiz, tak ada kita jaiz, mungkin. Ada apa ada Allah wajib, tak ada dia mustahil. Manakala Allah tak serupa bagi sekalian makhluk, kita kena kenal makhluk. Itulah. Bila nak kenal makhluk apa? Makhluk benar kena jadi. Bila benar kena jadi, satunya baru. Allah tak serupa, tak Allah sedia. Manakala makhluk ni benar kena jadi. Ia tak sunyi pada bergerak, dia diam. Tak itu kan? Benar kena jadi, tak lepas pada gerak, diam. Habis tu kalau tanya ke pula, kalau kata, Tuhan bergerak ke diam? Nak duduk keluar tak boleh lah. Itu mana kata ini sifat baru. Bila terkenal sifat baru, Allah menyata dah kata dia tak serupa. Tak ada suatu perkara pun serupa dengan dia. Bila terkenal baru, gerak dia, tandanya baru. Allah tak serupa. Bertempat di situ, di sini. Berjihad ke arah itu, hulu hilir. Belakang depan. Semua tu apa? Sifat bagi baru. Allah tak serupa baru. Senanglah kita. Nanti tak je lah. Itu dia lah. Itulah. Supaya kita mengaji huruf. Jim. Ada titik. Tak kalau ada titik, kita tanya di mana? Titik jim tu. Di atas ke di bawah? Tanya. Dah ada dah titik ni. Jawablah. Titik jim di atas ke di bawah? Bina di atas kita pergi kata ada titik. Bukan? Jim ada titik. Tanya di atas ke di bawah? Tak di atas, tak di bawah. Tak boleh dah ada titik dah ni. Itu nak jawab. Di atas ke di bawah? Bawah kan? Titik jim di bawah huruf jim. Kha ada titik. Di atas ke di bawah? Di atas. Kalau di bawah, serupa dengan jim lah. Tak serupa. Mana atas, mana ada di bawah. Manakala tak ada. Tak ada apa? Bukan tak ada Ha ada, tak ada apa? Tak ada titik. Bila tak ada titik, tanya di atas ke di bawah? Nak jawab macam mana? Jawab betul, jawab atas mana? Cuba jawab. Ada jawapan. Kha ada titik ke tak ada titik? Ada. Di atas ke di bawah? Di atas. Okey. Tak ada. Jim ada titik ke tak ada titik? Ada. Di atas ke di bawah? Di bawah. Ha ada titik ke tak ada titik? Tak ada titik. Di atas ke di bawah? Nak jawab mana? Cuba jawab. Kena pada tepat. Kita faham? Nak jawab mana? Muka tak ada. Tak ada. Titik tak ada. Di atas ke di bawah? Nak jawab ke mana? Tak di atas, tak di bawah. Tu jawab dia. Salah ke betul jawab itu? Betul. Sini kata betul. Betul. Kata ni kata betul. Tu jawab betul lah tu. Ini betul lah. Allah ada. Tak bertepat dah? Tak. Apabila tak bertepat, tanya pula di mana? Tak kenalah tanya. Kalau tak ada tepat, di mana? Di atas. Di dalam Kaabah. Sampai tu duduk keliling sana tu. Itu kan? Duduk dalam tu. Tu salahnya tu sebahak ke panggil. Jadi kita pergi ada dia tak serupa. Tu dia. Bila dia tak serupa makhluk. Makhluk ni tak sunyi pada bertepak. Bila bertepak ke atas, mau bawah. Mau kiri, mau kanan. Kalau masalah jihad. Mau atas, kalau tidak bawah. Tidak kiri, tidak kanan. Kalau tidak bergerak, kalau tidak diam. Lepas tu tak gerak, tak diam, tak ada kan?
Moga tak gerak tak diam. Sebab apa? Sebab sifat bagi makhluk. Bila makhluk ada, tak sunyi pada gerak atau diam. Manakala Allah tak serupa dengan makhluk. Gerak diam tu sifat makhluk. Gerak diam tu sifat makhluk. Allah ada, tak serupa dengan makhluk. Arti tak gerak tak diam. Tu jawab dia. Keliru sekaligus. Itulah sebab itulah jadi sebab hak tu kita ni. Ujian daripada Allah main. Oh, sungguh dah. Lepas tu kata pula dah. Orang kata Tuhan tak ada atas di bawah tu. Ada setengah hukum atau kupu. Ni ingat zaman dulu. Masa duk mengaji dulu. Tengah duk hebat. Siapa-siapa iktikad kata Tuhan ada tak tepat kupu. Hebat. Orang tanya macam mana kupu. Kerana bila tak ada tepat. Bawa pada tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan kupu. Betul lah betul tu. Tapi jalan ni tak betul di bawah. Sebab dia tu bila kata Tuhan tak bertepat, bawa pada tak ada Tuhan. Siapa-siapa intikad tak ada Tuhan, kupu. Betul tak? Betul kata intikad tak ada Tuhan tu? Kupu. Betul tak? Tapi jalannya dia mana? Tiap-tiap yang ada mesti tepat. Situ dia silap tu. Tiap-tiap yang ada mesti tepat. Wal hadap macam huruf ha saat ni tu. Huruf ha nak serupa semua. Huruf serupa je. Tapi berbeza, mana ada titik. Apa ada titik tanya di mana? Di atas ke di bawah huruf? Di atas, kha namanya. Ini di bawah, jim namanya. Ha, tak ada titik. Ha, tak ada titik. Pakai tanya, di atas ke di bawah? Budak lagi tanya lagu tu dia. Tengok kau gitu. Ha, ada titik tak? Nak? Tak ada. Di atas ke di bawah nak? Macam mana ayah tak ada titik? Jawab lah betul. Kalau cerdik, tak ada titik. Di atas ke di bawah? Jawabnya tak. Di atas, tak di bawah. Oh, betul. Tengok nak pergi situ tu. Kamu cerita orang tua dah tengok tak pergi lagi situ. Betul. Ini jalan keliru ni panggil. Sebab tu duk berasa nak ke tempat sangat tu. Dia terlupa asah kita bercara. Gitu lah. Ular tak ada kaki. Tak ada siapa ke ular nak. Menata ular sini panggil ular panggil ular dah. Ke ular kita. Menata ular. Ular. Menata ular. Ada kaki tak? Tak ada. Apa tanya? Di atas ke di bawah? Atas belakang ke bawah perut dia? Saya nak jawab macam mana? Lah, ada kaki tak ada? Tak lah. Di atas tak lah. Di bawah. Tu betul jawab kita. Kita terkatuk situ. Tak ada nak kira. Panggil dah. Tuhan ada ke tak ada? Ada. Di atas ke di bawah? Tak di atas. Boleh ke ya ada tak di atas? Tak kita alung. Halau perut alung. Walah terlupa dah kata. Allah. Yang zat yang tak serupa dengan makhluk. Di atas di bawah makhluk. We kemas situ dulu. Muhkamat. Hunna ummul kitab. Kemas situ dulu. Bila kemas situ dah. Wa ukharu mutasyabihat. Amai kita nak pergi mutasyabihat pula. Nah, bila pergi mutasyabihat tu, jaga molek dengan kaedah dengan apa. Sebab itulah, apabila berlaku syubhat, wajib ada menerang dan tafsilnya. Tu ada huruf tu, timbul tafsir, timbul apa tu, timbul apa dia syubhat lah tu. Tu dia. Kalau zaman dulu dia tak kena banyak huraian lah. Dengan ayat Quran sedikit tak faham soal. Jawab selalu. Tengok kita nak contoh. Nabi SAW. Dia kata, man nuqisha uziba. Siapa-siapa. Apa dia? Man husiba uziba. Siapa-siapa dikena hisab, kena periksa di akhirat. Jawabnya, nak jadi azabkan, diseksakan. Aisyah radhiyallahu anha bila dengar dia musyrik lalu. Ya Rasulullah. Rasa musyrik tu. Siapa-siapa dikena hisab. Nasib diazab. Sedangkan kita semua. Istisna hak mereka masuk syurga tak kena hisab. Istisna tu ya. Hak lain tu semua kena hisab. Lepas tu dalam hadis kata. Siapa-siapa dikena hisab. Dikena periksa. Nasib diazab. Aisyah kata. Ya Rasulullah. Tidakkah Allah Ta'ala berfirman. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Siapa diberi surat kan terima kot tangan kanan.
orang itu akan diperiksa hisab sedikit-sedikit. Maknanya ahli syurga. Kalau dengar hak kau kata tadi, siapa kena hisab, maka orang itu kena azab. Dia kata, Aisyah, bukan sebagaimana kamu faham tu. Nah, kita faham, segera faham yang apa? Faham gitu sekaligus. Mana kena hisab, maka kena azab lah. Walah bukan murab gitu. Lepas tu dia menerang semula. Menurut gini. Man nuqisha fil hisab uziba. Kena tafsir semula. Siapa-siapa dihalusi pada periksa, kena azab. Tak ada berlawanan dengan ayat kata saat ni. Siapa-siapa yang diberi suratan sebelah kanan, kita terima surat amalan sekali lagi. Bila malaikat, surat dalam hadis sebut, bila mari dia angin, surat amalan duk catat, malaikat dah tulis tu, akan mari peruh dengan angin, peruh masuk di leher masing-masing. Nah, duduk di leher kita ni, masuk sini. Supaya kita duduk gantung apa-apa tu lah. Duduk gantung surat sini, duduk di sini. Kemudian malaikat mari ambil daripada leher kita. Ambil daripada leher kita, dia serah kita. Tu kita nak terima ke mana tu. Tu baik mai dua golongan. Walaupun tahu dah kata terima kat jalan kanan selamat. Lebih lagi tengok atas dunia. Tak nanti orang mukmin dia ajar adab cara nak menerima, nak memberi adab tak halal tangan kanan. Kecuali uzur kan. Nak beri apa-apa dengan tangan kanan, nak terima apa-apa dengan tangan kanan. Terima dengan jalan kiri jahat adab kecuali uzur. Tahu sangat. Tapi bila akhirat esok ada yang terima kanan, ada yang terima dengan tangan kiri. Maka Allah Ta'ala kata siapa yang diberi surat sebelah tangan kanan, orang itu akan dihisab hisaban yasira. Hisab sedikit-sedikit. Seronok mereka itu, mana ahli syurga. Yang akal kata tadi, apabila dihisab, ialah tentu dia azab. Muraknya nuqisha fil azab. Bila orang dihalusi dalam periksa, kena azab. Tapi tak. Tu murak. Ni pas-pas itulah. Baik. Atas kata apa dia ni? Naik, terima semaya di atas. Siapa yang naik? Nabi yang naik. Lepas naik, terima di atas langit. Atas pada langit yang ketujuh. Di mustawa. Siapa di mustawa tu? Nabi. Tu kalau yang mengaji kaedah. Orang yang kata, hal keadaan Nabi itu di atas arah. Tu dia. Dia banyak kata, ni kata, dia kena bertolong dengan kaedah. Dia kata, hal keadaan Allah dan Nabi itu di atas, tak ada kata itu. Nabi nak terima semaya di atas. Di atas ni sakup mana? Kalau mengaji panggil takluk mana? Kalau mengaji nahu. Di atas ni mana? Ala. Takluk mana? Takluk dengan suatu mahzuh. Jadi ha daripada mana? Ha pada Nabi. Hal keadaan Nabi SAW di atas langit. Dan pernah Imamul Haramain orang tanya dia, adakah Allah itu mempunyai ijtihad? Dia jawab, la. Tak. Lepas dia tanya, dari mana kau ambil? Jawapan kau tadi tak kau ambil dari mana? Dia kata dari sabda Nabi SAW, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Tengok orang pandainya ambil. Nabi SAW dia kata, jangan kamu melebihi akan aku di atas Yunus. Nabi Yunus itulah. Jangan kamu melebihkan aku di atas Nabi Yunus. Apa maksud ambil ke mana hadis tu? Begini, kerana Nabi Yunus tahu kita dalam sejarah, kan Nabi hak kena terjun dalam laut, ditelan oleh ikan. Kata, ditelan oleh ikan. Bila telan Nabi Yunus, turun ke dasar laut. Orang petani panggil patak laut. Bukan kata telan ke dah melapung, tak ada. Turun. Apa tu? Jangan kamu melebih aku atas Yunus. Kenapa? Kerana Yunus, bila ditelan ikan, tengok nampak panangnya apa tu? Nampak sepuluh jatuh itu dah. Nampak sepuluh tangga jawatan. Ada Nabi itu turun. Lepas dia duduk berzikir dalam perut ikan. La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tempat dia khitab. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar kecuali hanya anta. Engkau. Mereka hanya anta. Engkau. Engkau ni khitab pada hadir ni. Berita ni. Engkau di depan. Terdekatlah. Nah. Kalau itu, Nabi Yunus duk zikir dalam perut ikan. Subhanaka, maha suci engkau hai Tuhan. Imam Al-Harmani kata, Allah dengar khitab Yunus di dasar laut dalam perut ikan. Samanya dengan Nabi SAW, khitab dia di atas pada langit tu je. Tu menunjuk kata tak berjihad. Kalau tidak dekat dengan ni. Nanti jawab, oh, tinggi. Ni nak kepada ilmu yang bersih. Tuhan ilham. Kalau kita kat mana dekat Nabi kita dengan Nabi Yunus? Tuhan dengan Nabi kita dengan Nabi mana dekat? Dekat Nabi kita. Nabi kita naik tahun langit 7. Nabi Yunus tu turun pada dasar laut ramai tu. Abang dia kata, jangan melebihi aku di atas Yunus. Tu ulama kata, apakah hikmah yang dibanding dengan Nabi Yunus? Walaupun ada riwayat lain, jangan kamu melebihi Nabi sama Nabi di atas satu yang lain. Maka ulama jawab tu, jangan melebihi siapa merendahkan pangkat Nabi-Nabi lain. Jangan, itu salah. Itu tengok halusnya. Arti kesimpulannya bahawa dia panggil setengah daripada musyabbihah, golongan yang syubahat tadi. Syubahat. Habis itu kata pada awal tadi, sepatutnya kita nak kata ambil dalil situ, dalil kata Tuhan di atas. Baiklah ambil dalil saat ini hari Kaabah lagi. Tapi tak ada siapa keliru. Hati apa yang tak ada syubahat. Bila tak ada syubahat, tak ada kena duduk bicara apa. Teruskan. Betul orang salah, dia tak amir ruha kama ja'a. Mana kita baca ayat terus. Tak faham, baca. Ambil kelebihannya baca. Bila nak faham, tanyalah orang ahli dalam medan itu. Lepas tu kita sambung pergi kepada tadi, masalah jemaah tadi. Bila kita dalam masjid begini, maka masjid kita ni ada ruang-ruang, ada pertanyaan panggil petak. Panggil tak petak-petak itu? Panggil juga? Macam ni. Setakat ni patut ada dinding jidar, tutup pula dengan cermin. Macam kalau sini, kawasan ni tutup terus kan? Tak ada pintu dah? Tak ada boleh buka. Nampak ada pintu boleh buka. Maka luar pada tu, masjid lagi. Ini luar pada jidar. Masjid. Baik. Kerana katakanlah, kadang-kadang buat masjid kawasan tu masa tu luas ni. Lepas tu dibuka. Seperti masjid Madinah Masjid Mekah tengok dah buka bakalan ke mana tu. Semua tu masuk masjid. Pada awal setakat ini. Seperti masjid Madinah. Dia tulis di tiang Masjidin Nabi. Tu masa dia tu. Lepas tu bila mai Sayyidina Umar, buka kawasan sedikit. Mai masa Sayyidina Osman, buka pula kawasan. Dan begitulah buka turun sampai zaman kita nak buka duk peluah kan. Maka masuk hukum masjid. Maka bila buka gitu, hak kawasan sah-sah macam tu. Maka buat dinding. Cuma adakan pintu. Kalau tutup terus tak ada pintu langsung, maka orang belakang tu tak sah lah nak buat jemaah dengannya. Tapi kita ada pintu. Bila ada pintu, maka tak ada syarat pintu tu. Sekiranya kau makmum duduk di luar atau makmum di belakang. Sekiranya kau nak pergi sama imam, bawa pada membelakangkan ke belah. Sekalipun memadai bila jemaah sama-sama dalam masjid. Walaupun pintu tu ditutup. Bahkan diselok. Tapi tidak dimatikan dengan paku. Kalau tutup pintu, ambil paku, kayu situ, paku, petani kata, mati. Itu tak boleh. Tapi kalau pintu ni tertutup gini, lebih lagi pakai ekor gini lah, tutup pintu. Cuma sekadar tutup je lah. Pakai buah punya tak salah. Pun memandang lagi orang di luar tu, jemaah dengan imam di dalam. Sebab pada umumnya, dalam masjid yang sama. Tu hukum masjid dia luar. Kenapa? Kerana dibina masjid pada asal untuk apa? Untuk berjemaah. Untuk sembahyang. Ya untuk asal, ya untuk tu. Tapi itu hukum dia terluar. Ada pun surau. Surau ni kita bina bukan semata untuk tu.
Nah, bila itu tak niat, tak menjadikan masjid, maka hukum dia sepik sikit pada masjid. Itulah di antaranya. Itu pendek lah. Pendek je. Baik. Patut apa lagi saat ni? Ya. Yang solat sunat hadiyah. Nah, satu sembahyang, kita sembahyang satu sembahyang sunat. Saja aku sembahyang sunat hadiyah. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lepas tu ada kafiat macam-macam lah tu. Sudah pada tu, dalam doanya kita doa kan. Ya Allah, aku sembahyang ini 2 rakaat. Engkau dah tahu maksud aku tu. Wa anta ta'lamu ma urid. Kau tahu kehendakku ni. Oleh itu ya Allah, minta kau jadikanlah sembahyangku ini jadi hadiah. Kepada sebut nama lah dah, Sianum bin Sianum. Baik. Jadi orang ni panggil satu amal fadail. Maka bagi orang tak amal, bagi orang yang amal. Maka ni setengah pada masalah khilafiyah. Maka tak perlu kita bertekaikanlah. Bagi orang nak amal silakan, bagi tak amal tidak apa-apa. Sebab ulama sebelum kita tu mereka lakukan tu. Itu dia masalahnya nah. Cuma jaga sekarang aja. Jangan kita pertekaikan apa jadi perbalahan, jangan. Sebab bab khilafiyah. Supaya dengan pada amal apa? Nisfu Sya'ban. Begitu juga. Tak ada khilafiyah. Gitulah. Jadi pendeknya bila kita ingat tahu sebagai pokok kita masalah khilafiyah tu masalah furu' dia panggil. Bukan masalah asas apa tadi. Masalah dahan-dahan, masalah cawan-cawangan. Khilaf itu adalah rahmat. Rahmat. Bukan khilaf tu bukan menjadi perbalahan, bukan. Khilaf tu menjadikan rahmat. Itu dia Sebab dia ghalib apabila tidak ada nas yang sarah datang mari itu menyebab istinbat daripada ulama. Orang yang berkeahlian dia pandai istinbat ambil. Gitu. Sebab Quran sebanyak tu je, ayat sebanyak tu je sudah dicatat dalam mushaf banyak tu. Lepas tu hak tak ada nas, maka dalam hati juga tidak ada nas, maka ulama istinbat mari. Jadi pada asalnya klik pada antara lain semaya itu ibadat dia panggil badaniyah mahdah. Tak terima ganti. Maka boleh tak kita nak semaya, nak tolong semaya beri kepada orang-orang yang mati. Situ dia khilaf pada awal lagi dah. Khilaf pada awal. Hatta ke mana? Baca Quran tu pun ada khilaf juga kan. Baca Quran hadiah pahala pada orang mati. Tu pun ada khilaf juga. Sebab tu kan nak bercakap hak khilaf ni tak habis-habis. Maka ingat tahu bila khilaf ulama rahmat. Bergaduh tu kita. Kita tak faham jadi bergaduh. Kita ingat gini bila tahu khilaf, seronok. Seronok. Masalah ni masalah ittifaq dan masalah khilaf, seronok. Sebab tu Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu, dia daripada mujaddid kurun pertama daripada Bani Umayyah. Umar ibn Abdul Aziz dia kata tidak menseronokkan aku oleh bahawasanya para sahabat Nabi SAW tidak berkhilaf. Tidak seronokkan aku. Sahabat-sahabat tak berkhilaf, aku tak seronoklah. Sempit jalan lah. Kata dia. Sebab apa? Sebab kerana bahawasa kalaulah mereka itu tidak berkhilaf, tidak ada bagi kita rukhsah. Tidak ada bagi kita rukhsah. Kemudahan. Bila ijma', apa tengok masalah ijma'? Semaya 5 waktu. Ijma'. Kata? Sebulat, sepakat, sekata. Tak ada kata yang lain. Kata fardu. Lagi wajib. I'tiqadan. Amalan. Tak boleh nak kata kok lain dah. Kalau ada yang kata tak wajib. Wajib tu dulu, zaman dulu. Sekarang tak wajib dah. Zaman moden ni. Turut sekarang hati siapa nak sembahyang lah. Siapa tak mau suka sudahlah. Jangan cakap itu. Lepas tu juga masalah perzinaan. Dulu sekarang ni zaman moden maju ikut suka je lah. Jangan. Tak ada siapa kata halal. Tu kupur lah. Itu kata ijma' lah tu. Cuba hak khilaf. Lega lah kita. Petani kata lega. Sini kata tak? Lega.
lega. Rasa lega. Nah, hati kita rasa lega. Kalau kita makan apa-apa gak, tak sedawa, tak sedu, tak apa gak, rasa ketak dada. Ibarat gitu. Bila rasa lega. Bila dengan masalah ni, masalah apa ni? Masalah ijma' Allah, sepit tadi. Masalah ni masalah khilaf ulama, lega. Tengok, witir tak ada buat masuk Ramadan, apa semua dia witir. Lega. Sebab apa lega? Sebab tak ada ijma' kata wajib, tak ada ijma' kata fardu, lagi jauh. Lega lah. Sudah Malaysia, maya 2 rakaat. Witir? Tak. Sebab apa tak buat? Sunat. Apa dia? Kawan kata wajib. Bukan ittifaq, bukan ijma'. Lega. Itu kan? Banyak lagi semaya raya, ada kata wajib, ada kata sunat. Lega. Kata. Tak semaya. Puasa pula apa tu juga ada kata wajib lain pada Ramadan tu. Kata apa dia khilaf lah tu. Pun begitulah apa-apa saja bila ada masalah khilafiyah. Allah lega salah. Tu Umar Ibn Aziz dia kata begitulah tak seronokkan aku sekiranya sahabat-sahabat tidak berkhilaf. Kerana bila mereka tak berkhilaf, jadi sempitlah bagi kita. Kita contoh di Quran pula. Bismillahirrahmanirrahim. Semua tertulis dalam Quran di awal-awal surah semua 113 bismillah, bukan? Dia surah Quran 114, bukan? Maka hak tulis bismillah 113. Hak tulis di kepala surah tu. Maka bismillah tu. Kalau kata bukan ayat Quran, apa nak hukum? Tak boleh hukum kufur. Kata ayat Quran, tak boleh juga nak hukum kufur. Sebab ulama ada khilaf. Turun-menurun lagi khilaf. Tapi kalau hak ijma', seperti bismillah dalam surah An-Naml tu. Ada cerita surat Nabi Sulaiman atas kepada Raja Bilqis tu. Innahu min Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Bismillah tu apa tu? Ijma' sekalian ulama kata satu ayat daripada ayat Quran. Siapa ingkar hak tu kufur. Tak sah kena nanti seayat ingkar bismi je. Kufur. Tapi kalau bismillah di awal tiap-tiap surah, ada yang kata satu ayat daripada tiap-tiap surah, ada kata bukan satu ayat. Mari di Fatihah pula pun, ada kata bukan satu ayat daripada surah Fatihah, ada yang kata iya. Ada yang kata satu ayat, apa nama bismillah satu ayat daripada surah Fatihah, ada bismillah lain pada surah Fatihah, bukan satu ayat. Lega kita. Maka bina di atas bismillah khilaf tu lah siapa ke dalam semaya tak baca bismillah, dia lega juga tu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahanoi. Malahana kita. Tanya kita mazhab apa? Kita duduk berjalan-jalan mana? Duduk jalan selama kemari. Jalan mazhab Syafi'i. Tak sah. Kita kata tak sah ni bina atas kita duduk berjalan mazhab Syafi'i. Kerana satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Bila tak baca bismillah, mana gugur satu ayat. Hukumnya tidak sah. Apa kalau imam tak baca bismillah, kita makmum sah, dah ikut pula kepada zai makmum. Mazhab kita Syafi'i, dia kira di zai makmum. Zai makmum imam semaya sah dah. Kalau makmum orang pandai beberapa mazhab, dia tahu cara-cara. Di siaku sah tak imam tu semaya. Dia orang pandai. Tak ada apa jemaah boleh. Tapi orang kata, tak imam tak sah. Zai imam tak sah ikut. Itu dia. Kecek tu kaedah ke mana. Sebab itulah bagi orang yang tak pada dia tu mazhab lain, katakanlah mazhab apa dia, Hanafi ke, Maliki ke. Di sampai itu pun dia kena ra'i juga orang makmum di belakang. Tu bina atas khilaf tadi tu. Tu dia puncanya bila tahu masalah khilafiyah. Sebab tu kita kena faham masalah khilafiyah, kita kena ra'ikan kepada orang yang banyak tak tahu lagi tu. Sebab dia duduk berjalan tu kena dah atas jalan. Gitu. Baik. Ada lagi masalahnya?
Ada lagi? Tu. Pagi kita nak berhenti sampai jam berapa? Sekarang ni 9.30. Kita nak berhenti jam 10. Tanya dulu. Boleh lagi? Boleh. Baik, soalan yang terakhir. Mohon pencerahan dari Tuan Guru tentang kehadiran kami ini perempuan muslimat ke masjid untuk solat berjamaah dan mengikuti kuliah di masjid. Soalan dia kata, apakah hukum kehadiran kami? Apakah hukum kehadiran kami itu? Yang kedua, mana lebih afdal bagi seorang wanita solat di rumah atau di masjid? Dan yang ketiga, adakah hadis atau pendapat yang menyatakan muslimat tidak afdal solat di rumah? Dia kena tilitnya banyak. Ada yang dia kena banyak sangat. Nah, sebab masjid dulu sekadar ni muat dah kali dulu. Lah ni kena buka lagi serambi yang luas. Sebab apa? Sebab ramai yang bertambahnya. Bila ramai orang, masalah pun bertambah ramai. Maksud dia. Jadi pada asal, bila dikatakan, kita dah mengaji bab hadir jemaah. Umum dulu. Kita sudah maklum dah. Solat 5 waktu wajib. Kan? Wajib ain. Atas setiap orang mukallaf. Sama ada lelaki, perempuan. Kan? Baik. Siapa dia ni? Hamba ko, saya ataupun merdeka. Bila orang mukallaf akhir balik, wajib atasnya sembahyang 5 waktu, maklum. Ada pun berjemaah. Tengok khilaf dah jemaah tu. Hadir berjemaah. Khilaf dah. Khilaf atas apa? Tak kita orang lelaki. Ada kata wajib ain. Tengok. Apalagi jiran masjid. Orang yang duduk berhampiran masjid. Wajib atas mereka hadir berjemaah. Di tempat jemaah. Atas kaum itu, kalau orang jemaah, ramai dah jemaah. Tapi ada orang tak hadir. Atas kaum tu masih lagi bersalah. Kerana dia tinggal bagi wajib. Tapi dia semaya seorang diri pun sah. Kerana bukan syarat. Jemaah bukan syarat bagi sah semaya. Tetapi salah dia dari segi tak hadir jemaah. Itu satu pendapat. Maka dia panggil satu kaum dhaif kaum tu. Kaum yang kedua kata wajib kifayah. Hak kifayah ni lega sikitlah. Maknanya kalau dalam kampung tak ada dah orang dah hadir berjemaah. Ada beberapa orang tak hadir, lepas dah. Sekiranya kalau tak jemaah, tak ada mendiri ke tempat jemaah yang cukup syarat, maka pakat sembahyang masing-masing. Walaupun jemaah di rumah. Yang ni jemaah dengan ahli dia di rumah dia. Yang ni di rumah. Tak ada satu tempat yang kira menjadikan syiar lambang menandakan kapal Islam. Maka panggil tak lepas tutup teh. Atau kata fardu kifayah. Jadi kalau tak jemaah, maka berdosa habis semua. Bila ada dah hadir jemaah, dia kata nyata dah lambang. Maka hak tak hadir tu lepas. Lega sikit pada hak tadi. Hak yang ketiga lagi lega. Sunnah muakkadah. Itu dah sunnah muakkadah. Maknanya apa yang kata tak wajib, tak berdosa. Tak ada khilaf dah. Ini duk khilaf di masalah wajib ain ko, fardu kifayah ko, sunnah muakkadah ko, nisbah lelaki. Nisbah lelaki. Ada pun perempuan, maka padanya tilik. Jika perempuan itu orang yang tua-tua, selamat daripada fitnah, maka digalak ke bagi dia tu, berjemaah, hadir berjemaah, nak ambil kelebihan dan fadilah. Sebab tu datang warid, la tamna'u nisa'akumul masjidah. Jangan kamu tegar, jangan kamu larang perempuan-perempuan kamu nak pergi masjid kalau dia minta izin, saya nak pergi masjid. Dia apa? Pergi berjemaah. Saya nak pergi mendengar kuliah, mengajari agama. Ada kata, jangan kamu tegahlah perempuan-perempuan kamu bila nak pergi masjid.
Tapi di samping itu wa buyutuhunna khairul lahunna au kama qala. Dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Ada isyarat kalau tanya bab afdal di rumah. Tapi nak juga jangan larang. Sebab tempat tu tempat barakah, tempat tu rahmah, apalagi di situ ada tempat pengajian agama. Maka tilik pada mu tak usah tegah dia. Ini kita tilik pada zaman tu, zaman cemerlang tu, setara tu. Kalau tilik zaman kita ni, tak boleh pergi masjid gini-gini. Pagi ke lain dia nak pasar, tak apa. Kan? Itu ni sebah gitu. Lepas ni kita turun tangan pada rumah nak main ke masjid. Mari dengan keadaan tutup arah. Nah itu, mungkin jalan tutup arah. Tak boleh masjid begini, ini perempuan. Pasar tak ada harta apa, penuh ngapu lah, jual lah. Abang kita tilik nak sebah keadaan pula dah. Tu sebab tu ya hukumnya luar. Keadaan perubahan zaman, perubahan uruf. Mana kata tilik pada situ pula, baiklah ke masjid. Lepas tu syarat kita nak keluar juga. Satu, bagi kita perempuan kena beringat hak tu. Beringat apa? Jangan adakan pakai bauan. Hati-hati syarat. Marah hati tu kerana takut timbul fitnah. Tu nak jagalah situ. Alhamdulillah. Bila kita nak buat gitu, kita pakai tutup daripada rumah lagi. Mari keadaannya selamat, aman, tak ada fitnah. Tak ada apalah. Sebab tu isyarat dah dia kata, kamu jangan tegah perempuan-perempuan kamu tu ke masjid. Kenapa? Tilik pada memandang kepada tempat barakah, tempat rahmah, tempat mulia. Apa kata tadi, baitum min buyutillah. Apa pula dia ada ke bukan sekadar pergi berjemaah. Di antara maghrib ke isyak ada pula tazkirah, mengajar agama. Boleh tak tanya masalah. Itu dia. Lepas tu penting sekali kita minta izin daripada suami kita. Suami kita benar, selesai. Gitu dah. Itulah bagi kita perempuan tu. Lebih lagi pula kita di zaman kita, zamannya banyak kelam kabut sangat ni juga. Masih berhati-hatilah. Dan kita jagalah. Kerana apa dia? Kita orang perempuan ni, orang kata satu daripada fitnah tu lebih banyak. Itu pakat jaga dia beringat kita jiwa agama. Sebab tu dalam hadis dia sebut, wa man kana hijratuhu lidunya wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tengok dia sebut siapa adalah hijrahnya tu kerana dunia yang mau hasilnya. Sedangkan sebut dunia tu masuk habisnya sebut kah pula. Ataupun kerana perempuan yang mau kahwin. Sedangkan kerana perempuan mau kahwin, syarat menggalakkan. Bukan nak merusak kahwin, digalakkan berkahwin. Tapi oleh kerana pergi campur niat kita tak nak buat ibadat terbesar, pergi campur kerana lain sikit tu, rusak dah sikit pada asal. Lagi pula, sebab apa pergi sebut kah perempuan? Kerana ialah perempuan lah yang lebih mudarat di atas lelaki. Berarti kita kena jaga situlah. Jadi pada asalnya, kalau kira afdal di rumah. Contoh seperti ini juga kita nak banding kita orang lelaki lah. Kita orang lelaki. Kalau soal sembahyang sunat di rumah dengan di masjid mana lebih afdal? Pada asal belum tilik pada adaian. Afdal di rumah kan? Afdal di rumah. Tu dia. Apa nama ni? Sembahyang ialah di rumah. Jangan kamu jadikan rumah kamu tu macam kubur. Kerana kubur bukan tempat baca Quran, bukan tempat sembahyang pada asal gitu. Namun jangan jadi rumah kamu tu macam kubur. Bermakna kata kita kena ada sembahyang di rumah. Qabliyah. Terutama kita orang dekat masjid bila azan dah laku ataupun nyata masuk waktu dah. Umpamanya kita sembahyang sunat 2 rakaat. Qabliyah. Turun tangan mari jemaah. Lebih lagi kita lain pula ada kenderaan cepat. Sembahyang sunat mari. Tu. Afdalnya gitu. Itu selama tidak tilik pada aridi pula. Kalau kata apa? Rumah tak sembahyang rumah. Ada itu kan. Tu bila main sini orang sembahyang, kita sembahyang kata ada semangat. Itulah. Jadi penting apa sebab bila abda di rumah? Kerana sembahyang sunat bukan wajib. Ada pun sembahyang fardu itu wajib. Hadis jemaah atau kau kata wajib, fardu kifayah dia wajib. Tahu tu dah.
Sunat muakkadah. Tak, kalau sembahyang sunat rawatib itu sunat. Maka sunat tu kalau tak buat pun tak ada apa. Tapi bila kita buat depan orang membawa pada ujuk ria, jadi haram hari. Tu pasal tu afdal di rumah tu. Satu, lagi pula nak melahirkan keberkatan rumah kita tu. Nah, moga hak fardu mai sembahyang di masjid. Mana we ada kata sembahyang di rumah ni? Allah Akbar sembahyang duha. Allah sembahyang witir. Allah rawatib. Sudah jemaah siap balik sembahyang. Tapi kalau sudah balik rumah tak sembahyang. Sembahyang sini lalu. Sini selalulah. Tu dia. Pakak kau jadi gila tu. Gitu. Dah itu kan. Ni gak pakai afdal di rumah semata. Pakai tak tu. Itulah mana kata ada yang dia tu banyak. Tempat setiap masalah tu kita kena tengok keadaan urus, keadaan apa itu ini dah. Ini belum tilik kepada lepas pada kita semaya tu. Belum tilik pada ada kuliah, ada apa. Lepas maghrib tak kal lepas maghrib klik maya rumah. Pamai semula ada apa kasih selalu. Gitu. Yalah pendeknya sebagai terakhir sekali setiap masalah khilafiyah kita di masalah rahmat. Masalah suka dan seronok kerana mereka itu ulama yang ahli dalam medan cara mengistinbatkan hukum daripada Quran dan hadis. Itu. Orang lain ni kata kita nak kembali pada Quran. Betul. Kembali pada Quran dan hadis. Gaklah Quran menggalakkan, lah hadis pun mengatakan bahawa ulama sebagai warasatul anbiya. Bila mereka itu ijma' sepik kita. Bila mereka itu ikhtilaf, rahmat bagi kita. Dan sudah ulama ittifaq bahawa kita ikut salah satu daripada dalam mazhab, sudah ittifaq bahawa kita lepas daripada Datul Taklif dah. Ada masalah dah. Itulah di antara lain. Rasanya dah. Cukup dulu rasanya. Sekarang itu dah habis 10. 9.40. 9.40. 9.40. Ya. Maka dengan sekadar itu saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita merebut peluang keemasan dalam bentuk tazkirah dan juga nasihat dan dalam bentuknya menerangkan masalah-masalah sekadar. Maka dengan sekadar itu saja cukup dulu. Semoga kali lain insya-Allah taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk kali ini cukup dulu sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal afwa wal afiyata fid din wad dunya wal akhirati wal ahli wal mal. إنك على كل شيء قدير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.